Hai murid-murid, hari ini kita bertemu lagi dalam kelas yang seterusnya. Kelas sebelum ini kita sudah belajar berkaitan dengan ulasan. Namun kelas kali ini cikgu akan ajar berkaitan dengan ringkasan. Ringkasan ini lebih mudah berbanding dengan rumusan. Dibandingkan dengan rumusan agak sukar, agak tak soalan. Namun bila kita lihat pada kertas soalan yang telah cikgu beri kepada kamu, kita tengok ringkasan yang agak mudah berbanding dengan rumusan kerana kehendak soalannya sudah kita tahu, itu pada tajuknya. Lihat pada tajuknya, baru kita tahu kehendak soalannya, apa yang kita hendak cari di dalam petikan tersebut. Kali ini cikgu akan ajar cara-cara untuk kita menjawab soalan ringkasan. Kertas Bahasa Melayu tingkatan 1, kertas 1, bahagian C iaitu ringkasan. Ini adalah permarkahan bagi ringkasan, iaitu satu isi mengandungi 2 markah. Maksimumnya ialah 10 markah. Bagi bahasa pula ialah 5 markah. Jadi 10 tambah dengan 5 markah, kesemuanya ialah 15 markah. Ini ialah kriteria permarkahan bahasa bagi ringkasan. Cemerlang akan dalam sekitar 4 hingga 5 markah. Baik iaitu 2 hingga 3 markah. Kurang memuaskan ialah hanyalah mendapat 1 markah sahaja. Seterusnya teknik. Teknik ini cikgu akan ulas lebih lanjut. Teknik yang pertama ialah panjang ringkasan tidak melebihi 100 patah perkataan. Kalau lebih 100 patah perkataan, maksudnya cikgu akan tolak markah bahasa ataupun markah isi anda. Yang kedua, digalakkan menggunakan ayat anda sendiri. Gunakanlah ayat sendiri. Jangan tiru ataupun jangan salin bulat-bulat daripada petikan yang telah disediakan. Yang ketiga ialah isi hanyalah dari petikan saja. Jangan petik isi ataupun menggunakan idea sendiri. Gunakanlah isi yang ada di dalam petikan tersebut tanpa mengubah maksud isi petikan tersebut itu sendiri. Yang keempat, jangan salin bulat-bulat. Ini yang cikgu selalu nyatakan di dalam kelas. Jangan salin bulat-bulat jawapan ataupun jangan salin bulat-bulat isi yang ada di dalam petikan masuk ke dalam jawapan ringkasan anda. Jangan. Kalau kamu salin bulat-bulat, markah yang contohnya 2 markah diperuntukkan untuk satu isi, mungkin cikgu akan bagi setengah markah ataupun 1 markah saja. Ambil perhatian. Yang kelima, buang huraian contoh atau peribahasa. Jadikan ataupun ringkaskan isi anda. Isi penting tu ringkaskan. Tak perlu letak contoh, tak perlu letak huraian, tak perlu letak peribahasa. Dan akhir sekali, gunakan penanda wacana. Penanda wacana contohnya seperti selain itu, tambahan pula. Itu maksudnya ada koheren dan kohesi. Ada kesinambungan di antara isi-isi murid-murid. Seterusnya kita lihat di sini. Tulis sebuah ringkasan tentang sebab-sebab rakyat Malaysia perlu bersatu padu. Ini ialah soalan yang ada pada kamu, iaitu cikgu dah hantar dalam grup WhatsApp masing-masing. Boleh rujuk soalan tersebut. Ini ialah modul kita. Kita lihat soalan terlebih dahulu. Soalan ini tengok di sini, lihat di sini. Soalannya, tulis sebuah ringkasan tentang sebab-sebab. Sebab-sebab. Kalau murid-murid tak tahu apa maksud sebab-sebab, murid perlu cari sinonimnya. Apa sinonim kepada sebab? Contohnya di sini. Maksud yang sama dengan sebab ialah punca atau faktor. Selepas ini mungkin cikgu rasa tak ada masalah. Kamu dah faham. Sebab bermaksud punca, sebab membawa maksud faktor, sama saja. Seterusnya, ini merupakan petikan yang ada pada soalan anda. Ini ialah petikannya. Format. Hari ini kita sebenarnya akan belajar format dengan lebih lanjut. Format. Hari ini format. Format ini cikgu nak kamu tengok dari 1 sampailah yang akhir sekali ini. Kesemuanya ini perlu ada di dalam jawapan ringkasan anda nanti. Yang pertama, kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ialah tajuk. Kita lihat tajuk. Tajuk ni senang saja. Tajuk ialah daripada soalan tadi, iaitu berkaitan dengan manfaat. Bukan, salah. Maaf, yang berkaitan dengan sebab.
Kan ingat tadi sebab kenapa kita perlu bersatu padu. Okey, perlulah di belakangnya ialah barulah kita sambung dengan isi yang pertama. Kemudian gunakan penanda wacana ini untuk isi kedua, seterusnya untuk isi ketiga, tambahan pula untuk isi keempat, selanjutnya isi kelima dan akhir sekali untuk isi keenam. Jadi kalaulah bilangan patah perkataan murid-murid tidak mencukupi, bolehlah murid masuk ke isi yang seterusnya atau isi yang ke-6. Okey. Ini ialah contoh jawapan yang disyorkan oleh cikgu kepada kamu. Okey, lihat di sini murid-murid. Okey, cikgu tukar dulu warnanya. Cikgu lebih suka warna cikgu ambil warna merah jambu. Okey. Lihat di sini. Sebab rakyat Malaysia. Perlu Okey, sebab rakyat Malaysia perlu bersatu padu. Lihat di situ. Ini merupakan tajuk tadi yang kamu dapat dari soalan. Kemudian yang di belakang ini pula ialah isi yang pertama. Lihat murid-murid. Bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum khususnya seperti Malaysia. Ada di dalam petikan tersebut. Okey, itu ialah yang pertama. Yang kedua pula ialah selain itu. Bila murid-murid jumpa dengan contohnya murid-murid jumpa dengan isi yang seterusnya, murid-murid perlulah menggunakan penanda wacana ini. Okey, cikgu tandakan. Selain itu, masyarakat dapat memahami antara satu sama lain bagi menjamin keamanan negara seterusnya. Negara dapat menuju kemajuan dan memberi kesenangan kepada rakyat. Itu isi yang kedua. Isi yang ketiga ini ada penanda wacana juga. Seterusnya, ekonomi berkembang maju jika rakyat Malaysia bersatu padu dalam menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan dan perdagangan. Itu kalau kamu lihat, cikgu ubah aktiviti ekonomi kepada aktiviti perniagaan dan perdagangan. Ingat, perniagaan dan perdagangan membawa maksud ekonomi. Jadi murid-murid jangan coba, cikgu syorkan jangan coba untuk salin bulat-bulat. Kalau anda salin bulat-bulat, anda tak akan mendapat markah 15 markah atau markah maksimum. Okey. Kemudian isi yang seterusnya, tambahan pula, gunakan penanda wacana tambahan pula. Pelabur asing akan berminat untuk meluaskan perniagaan dalam negara yang aman dan stabil. Okey, selanjutnya, ini penanda wacana yang seterusnya, isi yang seterusnya. Keadaan yang aman dan makmur akan melahirkan anak warisan yang berintelektual. Intelektual membawa maksud yang berilmu. Okey, akhir sekali. Ini ialah penanda wacana yang terakhir, maksudnya membawa maksud isi yang terakhir. Situasi ini bakal menyumbang kepada tarikan pelancong yang ingin menikmati keunikan budaya masyarakat Malaysia. Okey, keseluruhannya ialah 98 patah perkataan yang cikgu buat ini. Ini ialah jawapan ataupun contoh jawapan yang cikgu syorkan kepada kamu untuk kamu boleh untuk dijadikan sebagai rujukan anda masing-masing. Okey, jadi kalau kamu dapat buat soalan ataupun jawapan seperti ini, okey, insya-Allah kamu akan dapat markah dalam lingkungan 15 markah atau 14 markah, insya-Allah, bergantung dengan markah bahasa anda. Okey, itu saja, selesai. Okey, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. PDPR hari ini berkaitan dengan ringkasan, cara-cara untuk menjawab ringkasan. Okey, jadi kita akan bertemu dalam video yang seterusnya. Okey, bye.